Baik penonton, dapatkan sumber berita yang sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Untuk memastikan sumber berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nadir Nordin dan ini adalah Pastikan Sahih. Ayuh kita aktifkan segmen Sahih. Baik, kita bawakan maklumat mengenai perkara yang sahih berkenaan cadangan pengeluaran pasca persaraan berkala KWSP. Kenyataan palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di media sosial adalah tiada lagi pengeluaran penuh KWSP bila mencecah umur 55 tahun. Ini adalah palsu. Fakta yang perlu anda ketahui adalah tarikh kuat kuasa masih belum ditentukan. Malah pihak KWSP telah menyatakan penguatkuasaan akan melibatkan penggantian generasi yang bermaksud kaedah ini akan diguna pakai untuk ahli baharu sahaja dan masih secara sukarela untuk ahli semasa. Bagi mekanisme umpama pencen, kebanyakan negara lain telah beralih kepada mekanisme ini termasuk Singapura. Segelintir negara yang masih membenarkan pengeluaran penuh turut mempunyai skim seumpama pencen di peringkat nasional. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil perhatian serius terhadap penyebaran maklumat palsu yang tular di media sosial baru-baru ini berkaitan stokin yang mampu melindungi dan meningkatkan kesihatan. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menggunakan nama KKM dan menyatakan bahawa KKM berjanji untuk membayar balik jika ia tidak berkesan. Ini boleh mengundang kepada kekeliruan dalam kalangan masyarakat memandangkan pihak KKM tidak pernah memperakukan produk tersebut. Justeru orang ramai adalah dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat tersebut. Berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran produk yang boleh menarik minat serta emosi dengan menyemak fakta dan maklumat di platform yang dipercayai. Tindakan akan diambil di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana telah mengedarkan maklumat palsu yang mengandungi salah faham serta kandungan yang tidak benar dengan tujuan tertentu demi kepentingan keuntungan semata-mata. Baik, kini kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang berkaitan artikel tular individu memukul anjing. Pengadu membuat laporan polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku di Kampung Teluk Tempoyak, Batu Maun, Pulau Pinang pada 8 Julai 2023. Menurut saksi, suspek adalah dua orang lelaki tempatan yang tinggal berdekatan tempat kejadian sedang menyerang seekor anjing yang terjatuh ke dalam longkang. Saksi bertindak merakam perbuatan suspek dan menghantar kepada rakannya yang tinggal di Petaling Jaya sebelum menyebarkannya di Twitter. Usaha mengesan suspek masih diteruskan dan satu kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat di bawah Seksyen 29-1 Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan Seksyen 233 AKMM. Pihak polis akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang mendera atau memukul haiwan tanpa alasan dan orang ramai diingatkan agar tidak menularkan lagi video berkenaan. Beralih ke ramalan cuaca daripada pihak Met Malaysia bagi seluruh negara pada 10 hingga 12 Julai 2023. Kita memberi fokus pada ramalan cuaca hari ini iaitu 10 Julai 2023. Bagi kawasan Semenanjung Malaysia, petang dijangka ribut petir di 1-2 tempat iaitu Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Juga ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman Perak, manakala tiada hujan di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka. Di Sarawak pula, petang ini dijangka ribut petir di 1-2 tempat melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serikih, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Di Sabah pula, petang ini jangka ribut petir di 1-2 tempat iaitu pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Untuk maklumat yang lebih terperinci, anda boleh dapatkan di Facebook page rasmi Agensi Pengurusan Bencana Negara Jabatan Perdana Menteri.
Apakah usaha KWSP dalam memastikan kecukupan pendapatan persaraan? Antaranya adalah pihak KWSP sedang mempertimbang cadangan sebahagian ahli yang mencadangkan untuk ditukar kepada pendapatan bulanan, manakala baki selebihnya boleh dikeluarkan secara penuh. Transisi ini perlu berdasarkan jangka hayat rakyat Malaysia meningkat dari 54 tahun kepada 75 tahun dan sebagai usaha membantu ahli mempunyai pendapatan pasca persaraan yang lebih stabil. KWSP menggalakkan ahli untuk memilih pengeluaran secara bulanan berkala berbanding pengeluaran penuh dan ini kerana bagi mengelakkan kemiskinan di hari tua. Ikuti pula tip keselamatan ketika melakukan aktiviti air. Perlu ketahui kedalaman kolam di setiap sudut kerana kedalaman sudut adalah berbeza. Gunakan tangga untuk masuk ke dalam kolam dan jangan berlari atau melompat ke dalam kolam. Jangan sesekali berenang berseorangan kecuali terdapat penyelamat di tepi kolam. Sentiasa waspada terhadap keadaan lantai yang licin serta elakkan mandi sekiranya terdapat persekitaran yang boleh menyebabkan kecederaan. Untuk makluman anda, kini MySejahtera menawarkan 11 perkhidmatan janji temu yang boleh ditempah melalui aplikasi MySejahtera. Antaranya perkhidmatan berhenti merokok. Ya, ulang saya lagi, perkhidmatan berhenti merokok, saringan pra-perkahwinan, rawatan pesakit luar dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut berkenaan fungsi janji temu, sila layari mysejahtera.moh.gov.my. Liputan jalur lebar mudah alih 4G ataupun 4G di Selangor kini mencapai 99.87% di kawasan berpendudukan dengan purata kelajuan mudah alih mencecah 55.96 Mbps iaitu megabyte sesaat. Setakat suku pertama tahun ini, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, liputan jalur lebar menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 juga menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan dengan 17 menara komunikasi baharu dirancang siap didirikan menjelang akhir tahun ini. Daripada jumlah itu, 11 daripadanya telah siap dan dalam tindakan pihak penyedia telekomunikasi untuk pemasangan peralatan komunikasi. Pada masa sama, beliau berkata sehingga kini sebanyak 8,457 stesen pemancar telah siap dinaik taraf kepada rangkaian 4G, manakala hanya 19 stesen lagi masih dalam peringkat pelaksanaan. Dalam perkembangan lain, Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkata, menerusi program digital yang dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun lepas, ia telah memberi manfaat kepada kira-kira 16,081 orang peserta seluruh negara dengan 3,195 daripadanya adalah rakyat Selangor. Katanya program tersebut telah bergerak secara fizikal di hampir 40 lokasi seluruh negara dengan 5 di Selangor bertujuan mewujudkan kesedaran dalam kalangan rakyat untuk menerima guna teknologi khususnya bagi golongan B40, warga emas dan pelajar dalam meningkatkan kemahiran digital mereka. Jaga kerahsiaan maklumat akaun bank anda. Jangan benarkan pihak ketiga menggunakan akaun bank anda. Jangan jadi pemilik akaun keldai atau tumpang, iaitu individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Hukuman dan tindakan bagi pemilik akaun adalah boleh didakwa atas kesalahan membantu menyembunyikan harta orang lain yang boleh membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya, serta akaun bank anda akan disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan termasuk penerimaan gaji. Takut tak? Kalau takut, jangan sesekali terlibat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen semasa. 5 Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif
yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250, manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini, tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600 dan Alhamdulillah sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini, tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini, ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini, tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini, keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun, kini di bawah Kerajaan Perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi humah. Itu antara inisiatif Kerajaan Perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, Kerajaan Perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Pihak PDRM mengesahkan sedang menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan yang menyentuh isu 3R, Rules, Religion, Race. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk G. Suresh Kumar, Polis Diraja Malaysia PDRM dalam satu kenyataan berkata, siasatan dilakukan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini berikutan dakwaan Tan Sri yang mendakwa DAP mahu mengekalkan pengertian Islam dalam Perlembagaan Persekutuan berdasarkan
tafsiran penjajah yang menjunjung liberalisme dan kebebasan yang diamalkan negara barat. Susulan itu, Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman kini memulakan siasatan terhadap Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung isu berkenaan. Turut meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses tersebut. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Kolej Vokasional di bawah Kementerian Pendidikan KPM mencapai kejayaan yang memberangsangkan apabila lebih 90% graduannya mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlina Siddiq berkata, ini kerana menerusi 606 program diploma yang ditawarkan, graduan kolej itu mempunyai kemahiran yang berkualiti. Sukacita dimaklumkan bahawa kadar kebolehpasaran graduan kolej vokasional telah melepasi 90% dan kesemua 606 program diploma yang ditawarkan telah mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Lembaga Teknologis Malaysia MBOT. Fadlina berkata, bagi memastikan agar program yang ditawarkan selari dengan permintaan industri, Kementerian turut bekerjasama rapat dengan pelbagai pemain industri negara. Ini untuk memastikan graduan kekal relevan dengan permintaan industri. Beliau juga berkata kementerian sedang melaksanakan 2 program baharu membabitkan kolej vokasional tidak lama lagi. Program Ini Warisan Kita, anjuran Kementerian Perpaduan Negara KPN, platform memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat menerusi khazanah warisan negara. Menterinya, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, ia bertepatan dengan hasrat kerajaan dalam membangun Malaysia Madani dengan penerapan elemen hormat menghormati, sekaligus menjadikan warisan sebagai salah satu platform menyatukan rakyat pelbagai kaum. Katanya inilah salah satu program besar di bawah kementerian agar dapat melestarikan warisan kita untuk generasi akan datang. Antara pengisian utama program Ini Warisan Kita adalah pameran rumah etnik seperti Ceti, Baba Nyonya, Mahmeri, Siam dan Portugis yang menampilkan kepelbagaian aktiviti seperti seni tari, busana, makanan tradisi dan hasil kraf tangan. Tidak ada mana-mana kaum yang dipinggirkan daripada peluang pendidikan di negara ini, kata Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlina Siddiq. Yang Berhormat Fadlina berkata, Kementerian Pendidikan KPM akan sentiasa berusaha menambah baik sistem pendidikan negara. Walaupun kerajaan berpendirian mengekalkan sistem Kota Melayu dan Bumi Putera, peluang dalam pendidikan juga harus diberikan kepada pelajar daripada kaum lain. Pada program Temu Anwar di Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah, Perdana Menteri berkata sistem Kota Melayu dan Bumi Putera dalam bidang pendidikan perlu dikekalkan. Perdana Menteri menjelaskan ia bagi mengimbangi jumlah pelajar kaum itu di institusi pengajian tinggi. Dalam pada itu, Yang Berhormat Fadlina berkata, penyelenggaraan dan baik pulih sekolah daif di seluruh negara menjadi keutamaan KPM termasuk di 6 sekolah di negeri Kedah, antaranya daerah Kubang Pasu, Kota Star, Baling dan Sik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan peruntukan kepada klinik dan sekolah daif di Kedah. Nilai kerugian bagi kes penipuan dalam talian menerusi Facebook dan Instagram di Malaysia berjumlah RM302 juta sejak tahun 2021 sehingga bulan lepas. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata, penipuan di Facebook merekodkan nilai sebanyak RM232 juta, manakala RM70 juta bagi pengguna Instagram. Bagi tahun ini sahaja, setakat Januari hingga Jun, RM60 juta kerugian bagi Facebook dan RM25 juta kerugian bagi Instagram. Sehubungan itu, pihaknya telah mengadakan penemuan dengan syarikat Meta iaitu pemilik kedua-dua laman sosial berkenaan. Mesej juga sudah dihantar kepada Meta dan syarikat itu berjanji untuk menambah baik perkhidmatan bagi memastikan isu penipuan tidak berlarutan. Sementara itu, sebanyak 133 kes berkait komen di media sosial yang terkandung unsur 3R direkodkan tahun ini dengan 95 daripadanya sedang disiasat polis.
Yang Berhormat Teo Nii Chin turut menasihati parti yang akan bertanding untuk tidak menyentuh isu sensitif terutama melibatkan 3R atau mengapi-apikan emosi masyarakat. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit bagi pelaksanaan program pemarkasaan ekonomi komuniti bandar PEKB tahun ini. Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata program itu menyasarkan seramai 835 orang di bawah IKASIH untuk menjalani kursus dan diberikan peralatan untuk berniaga. Ini sekaligus dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan isi rumah selepas tamat menjalani latihan. Peserta diberikan peralatan perniagaan secara percuma mengikut keperluan masing-masing untuk berniaga. Seterusnya meningkatkan pendapatan keluarga. Mereka diberikan ruang untuk menjalani kursus kemahiran dan ini mengikut kesesuaian terhadap apa yang mereka mahukan dan mengikut latar belakang. Pada majlis itu, seramai 54 peserta bawah NGO, Wanita Inspirasi Kuantan dari Pahang dan Yayasan Bestari Malaysia dari Terengganu menerima peralatan perniagaan seperti ketuhar, penyejuk iaitu chiller dan pengadun. Sebanyak 28 badan bukan kerajaan NGO yang dilantik akan memilih peserta berdasarkan proses pencarian dan bancian mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Baik penonton, pastikan saya berat sekali lagi. Terus setia bersama kami. Selepas ini di minit-minit yang terakhir, kita ada segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa. Bantuan Felda akan disalurkan terus, pengurusan Felda. Dan saya tanda tangani bulan lalu dan peruntukan awal 1 bilion telah diluluskan, dan untuk meneruskan dana pembiayaan suku Felda dengan dukungan timbalan dan jemaah menteri, menyatakan di sini bahawa saya meluluskan dana hampir 1 bilion ringgit tiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda.
Baik, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Penonton baru-baru ini ada di antara kita penonton Pastikan Sahih mengatakan bahawa lepas seronok makan nasi kandar, tiba-tiba dapat pula kad jemputan kahwin melalui aplikasi WhatsApp. Namanya Aida. Jadi kepada Cik Aida, jangan mudah percaya dengan penipuan ini kerana ini adalah taktik skamer untuk mencuri maklumat peribadi anda. Baik, sekarang ini adalah segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda informasi berguna buat anda semua. Kita mulakan dengan maklumat ini. Ayo, kita Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Ya, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, 16 Julai 2023 Ahad 9 pagi di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya, Ipoh Perak. Ayo, ramai memeriahkan. 6 hari lagi ya. Ayo kita ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya, Ipoh Perak. Kita teruskan dengan naratif khas. Ops, pengurusan trafik efisien dan moden. Bersama Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Kerja Raya, dan pengacara anda Abang Syed Munawar Syed Mustar sebagai moderator malam ini. Anda boleh saksikan di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV saluran 123, juga muat turun aplikasi RTM Klik. Dan kita teruskan pula dengan Bintang Patriotik Madani. Ya, kepada anda yang berbakat, kepada sahabat-sahabat di luar sana, ayo sama-sama kita sertai Bintang Patriotik Madani 16 Julai 2023 Ahad 2 petang, Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya, Ipoh Perak. Bersempena kita Kibar Jalur Gemilang, hadiah utama, hadiah wang tunai juara akan perolehi RM700 untuk dibawa pulang dan persembahan terbaik dapat RM100. Jadi ayo sama-sama 40 peserta dialu-alukan. Anda boleh dapatkan maklumat ini di Facebook, Instagram dan juga Twitter Merdeka 360. Dan kita bawakan pula seterusnya, ini adalah majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah bersamaan 2023 Masihi. Malaysia Madani 1 Muharram ya pada 19 Julai 2023. 7 pagi, Pusat Dagang Dunia Kuala Lumpur ya di WTC KL, perpaduan teras Malaysia Madani. Ini dia adalah kita bawakan. Jom muat turun aplikasi ini, sangat berguna, MyWC To You. Apa tujuan MyWC To You ini? Carian tandas awam dalam lingkungan 6 km radius. Jadi yang kedua, membantu anda untuk carian tandas awam terdekat menggunakan Google Maps. Ketiga, pilihan tandas awam mengikut penarafan bintang dan kemudahan disediakan. Bagi anda yang cerewet ya, tengok bintang dia pun ada juga di situ. Anda boleh membuat penilaian tahap kepuasan terhadap tandas awam. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi Isnin sampai di sini saja. InsyaAllah hari esok Selasa kita akan berjumpa lagi pada pukul 2.30 petang di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Dan untuk hari ini perlu diingatkan, apa dia ingatan kami semua adalah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi